Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? InsyaAllah dalam video ni, ringkas saja saya nak komen sedikit tentang uh, satu video klip yang dipublish di channel Telegram, channel YouTube Saham Masteri, iaitu Tuan Nizam Malik. So kita dengar video klip tersebut dan insyaAllah saya akan komen dan saya bagi saya punya perspektif insyaAllah. Okey, 3 indikator yang saya selalu gunakan dalam kajian technical analysis untuk mencari setup permulaan uptrend. Okey, yang pertama adalah moving average. Saya pakai setting 12 dan 26. Yang kedua, saya pakai indikator Bollinger Bands default setting, dan yang ketiga saya pakai indikator MACD default setting. Kalau anda tahu macam mana nak gunakan ketiga-tiga indikator ni dengan betul, dengan tepat, anda akan jumpa setup permulaan uptrend dan anda akan dapat membeli saham yang baru nak bergerak naik. Okey? Okey. So, Tuan Nizam Malik ni adalah salah seorang sifu saham lah di Malaysia ni yang agak menonjol lah. Selain daripada Tuan Haji Zainan yang merupakan sifu kebanyakan trader-trader di luar sana, trader-trader senior selain daripada DDNK, Datuk Dr. Nazri Khan yang juga merupakan rakan saya dalam Mata. Selain daripada Tuan Haji Datuk Haji Asri daripada Asri Ahmad Academy, dan juga Mahir Dr. Mahir daripada Mahir Saham. So selain daripada figure-figure yang saya sebutkan tadi, Nizam Malik ni adalah antara salah seorang sifu saham yang banyak menyumbang lah dalam dunia trading khususnya di Malaysia. So apa yang disebut oleh Tuan Nizam tadi diceritakan tentang saya kira maklumat yang penting yang mana beliau share tentang 3 indikator yang selalu beliau gunakan dalam trading. Iaitu yang pertama adalah moving average. Setupnya adalah moving average, cuma beliau tak sebut sama ada simple moving average ataupun exponential moving average. So beliau ada sebut tentang settingnya adalah 12 dan juga 26 satu. Yang kedua, beliau sebut tentang indikator Bollinger Band. Bollinger Band yang merupakan satu indikator yang biasa digunakan dalam dunia trading, yang sangat masyhur di kalangan trader. Okey, saya percaya semua di kalangan anda tahu tentang Bollinger Band. Dan yang ketiga, Tuan Nizam Malik sebut tentang MACD, Moving Average Convergence Divergence. Jadi beliau prefer menggunakan indikator-indikator ini khususnya dalam trading lah. Okey, saya percaya ada explanation kenapa beliau prefer guna indikator-indikator tersebut lah. Okey, kalau kita tengok dalam dunia trading ni beratus-ratus, beribu-ribu sebenarnya indikator-indikator yang manusia buat terlalu banyak tetapi yang menonjolnya mungkin beberapa sahajalah. Okey, yang biasa digunakan oleh trader profesional di luar sana. Jadi itu perspektif Tuan Nizam Malik. So mungkin ada yang tanya, saya prefer guna indikator apa secara personal, of course saya pun belajar juga apa yang disebut oleh Tuan Nizam Malik dan saya setujulah. Itu antara indikator yang baguslah untuk kita guna. Dan kenapa bagusnya adalah kerana ramai trader yang menggunakan indikator yang sama. Jadi bila orang menggunakan ramai manusia menggunakan indikator yang sama, jadi uh, dia akan menyumbang kepada keberkesanan sesuatu indikator itu. Itu penting bila kita trade kita menggunakan satu benda yang ramai orang guna, yang menyebabkan akhirnya benda tu berlaku. Yang ni ada istilah dalam trading, dalam teknik analisis dipanggil self fulfilling prophecy ataupun sesuatu yang berlaku itu sebenarnya dikontribute oleh ramalan yang dibuat sendiri. Saya tak nak bahas dari segi ketepatan istilah ini ataupun apa yang ada di sebalik istilah ini, tetapi itulah
antara kunci kenapa kita boleh berjaya dalam trading adalah kita menggunakan sesuatu yang ramai orang guna, yang akhirnya bila ramai guna benda yang sama, okey, akhirnya natijahnya adalah kita akan sama-sama merealisasikan apa yang kita percaya itu. Okey, so itu apa yang disebut oleh Tuan Razali. Ingat moving average setup-nya 12, 26, Bollinger Band default setting, dan juga disebut tadi tentang MACD. Jadi Tuan Nizam Malik sebut beliau gunakan indikator ini untuk mengenal pasti counter-counter yang membuat pergerakan di awal, pergerakan bullish lah especially. So indikator ini digunakan untuk keluarkan signal lah basically, untuk bagi signal kepada kita counter mana yang bagus untuk dibuat entry, seterusnya kita ride the trend lah. Okey. Cuma itu indikator yang digunakan lah. Cuma perbahasan, saya yakin percaya di sana terdapat perbahasan cara macam mana cara nak guna. Tak semua orang guna indikator yang sama akan menghasilkan result yang sama. Okey, itu sangat penting lah tuan-tuan. Bila kita tahu seseorang itu guna sesuatu indikator, lalu tak semestinya bila kita guna indikator yang sama akan menghasilkan result yang sama. Okey, mungkin Tuan Nizam Malik ni menggunakan indikator yang sama tetapi beliau dapat perform jauh daripada apa yang kita mampu perform walaupun kita menggunakan indikator yang sama. Itu sebabnya kita kena berguru lah. Okey, kena belajar daripada beliau contohnya. Macam mana cara beliau guna, time frame mana yang beliau guna, macam mana entry-nya, macam mana nak exit. So, kita kena belajar semua sekali. Termasuklah risk reward ratio dan sebagainya. So, kita kena belajar. Barulah kita dapat follow exactly apa yang dibuat oleh sifu-sifu saham gitulah. Kalau tuan-tuan tanya saya, apa indikator yang saya pakai? Walaupun saya belajar, saya kata kebanyakan indikator yang disebut oleh Tuan Nizam Malik, bukan kebanyakan, semualah. Bahkan banyak indikator-indikator lain, saya belajar waktu saya ambil MSTA dulu, MSCFT dulu. So kita belajar satu-satu. Saya ingat lagi saya belajar daripada Tuan Haji Zainal dulu. Pening kepala tahu. Kita belajar tentang formula dia, macam mana cara nak guna dia, apa falsafah di sebaliknya, macam mana nak trade. So kita belajar. Tetapi kalau you all tanya saya, apa indikator yang saya biasa guna tuan-tuan dalam trading, ni rahsia ni. Jawabnya saya tak guna. Okey, indikator ni biasanya of course ada teknik-teknik tertentu yang saya akan guna. Okey, tuan-tuan tahulah siapa yang follow saya punya YouTube channel ni, saya pernah share banyak teknik-teknik sebelum ni kan. So ada juga teknik-teknik yang saya share, teknik yang menggunakan indikator. Contohnya kita pakai Bollinger Band, ada yang pakai moving average dan sebagainya. Tetapi kebanyakan trading saya tak pakai indicators. Saya hanya pakai dua saja, iaitu price dan juga volume. Okey, price dan juga volume. Sebab apa? Okey, nanti saya ceritalah mungkin saya target video ni 10 minit je. Nantilah saya cerita kenapa saya hanya menggunakan dua benda saja, iaitu price dan juga volume dalam kebanyakan setting saya lah. Okey, hanya dua perkara ni saya guna. Walaupun kadang-kadang saya juga guna indikator untuk tengok sesuatu benda. InsyaAllah nanti saya share apa benda yang saya tengok. Okey, tetapi secara umumnya saya tengok price dan juga volume. Okey. So of course sebagaimana yang tuan-tuan Nizam Malik sebut tadi, dia guna tiga indicators. Of course ada explanation cara macam mana saya guna. Saya pun bila saya menggunakan price dan juga volume, of course ada teknik dan juga cara yang mana saya guna untuk saya trade. Okey, almost every day lah tuan-tuan. Okey, so saya kira itu saja untuk video kali ni. Ada unsur suspense sikit. Nanti insya-Allah kalau ada kesempatan, ada ruang, ada rezeki, insya-Allah saya akan share lah kepada tuan-tuan semua. Wallahu alam. Okey, saya bagi kredit kepada Tuan Nizam Malik yang merupakan antara sifu saham yang menonjol di Malaysia ni, atas perkongsian. Tuan-tuan semua, video-video seperti ini kan, walaupun kita rasa macam sekejap saja di-share, tapi kalau kita betul-betul menghayati kan, ada benda yang berharga, yang sangat berharga yang kita boleh dapat daripada perkongsian sebagaimana yang disebut oleh
Tuan Nizam Malik tadi. Wallahualam. Terima kasih tuan-tuan. Kepada sesiapa yang belum subscribe channel ini, mohon subscribe supaya anda tak terlepas dengan video-video yang menarik selepas ini. Dan juga sesiapa yang belum join kita punya Telegram channel, okay, just search dalam Telegram channel Smart Mind Academy, just follow. Banyak benda saya share dalam Telegram tersebut lah. Wallahualam. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi.